Masuk Kifayatul Muhtadi, muka surat 93, Jawi, 3 daripada bawah. Maka jika ada ia. Rumi 119 Rumi, 93 Jawi. 93 Jawi, 3 daripada bawah. Rumi 119. Kita berhenti dekat dah hujung nak habis dah tu. Dah nak habis ni. Qal ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka jika ada ia, seorang tu yang kita bincang sebelum ni, yang kita tengah bincang, iaitu tertib. Rukun sembahyang, tertib. Dan kita ceritalah tertib begitu, tertib gini, tertib gitu, tertib gini. Sebelum ni, maka jika ada ia, seorang tu, ada ia seorang tu, yakni meninggalkan tertib. Dia tak tinggal tertib, dia meninggalkan tertib. Okay? Dengan sengaja batal lah. Saja je. Tak rukuk lagi dah sujud. Saja je. Tak Fatihah lagi dah rukuk. Batal lah. Saja je. Belum rakaat keempat lagi dah tahiyat akhir. Sengaja. Tak payah sembang lah. Confirm batal. Okay? Ini tak sengaja lah. Maka jika ada ia, yakni meninggalkan tertib itu dengan lupa, maksudnya tak sengaja, maka barang yang diperbuat dia, apa yang dia buat lepas, yang dia lupa tu lah, selepas pada tu. Yang dia lupa tu dan selepas pada itu. Kalau kita ambil contoh, terus sujud, tak rukuk terus sujud. Maka sujud dan selepas pada sujud, duduk yang sujud balik, semua tu selepas pada itu. Yang diperbuat dia kemudian daripada maka barang yang diperbuatkan dia tu orang sembahyang, dia yang dia buat, orang sembahyang, kemudian selepas daripada yang ditinggalkan dia. Yang ditinggalkan dia rukun tu. Rokok. Tengok. Kalau contoh rokok. Kalau contoh sujud. Tengok contoh apa nak bagi tu yang dia tinggal. Daripada yang ditinggalkan dia tu dia tak ada nak kembali kepada mana? Nak kembali kepada yang dia lupa tak? Kembali kepada yang dia lupa. Selepas pada tu, itu sia-sia juga. Maksud sia-sia tu lagu. Tapi tak batal, lupa kan, tak sengaja kan. Okay? Kerana tiada jatuh pada tempatnya. Jadi lagu sebab apa? Sebab tu bukan tempatnya. Belum Fatihah dah sujud, belum Fatihah dah rukuk. Tu bukan tempat dia. Fatihah lah dulu, bukan masbuk. Okay. Tapi sepatutnya batal? Tak batal, lupa. Rufi'al qalam an salas. Diangkat pena, tak dijatuhkan salah ke atas 3. 3 keadaan. Salah satunya lupa, tak sengaja. Antaranya tidur. Okay. Jahil lah. Jahil pun batal. Jahil batal. Mana boleh? Sembahyang maghrib 2 rakaat. Sebab jahil. Batal. Cuma berdosa tak berdosa? Tengok jahil apa. Batal tetap batal. Bila batal, dia satu batal, tak dimaaf. Yang kedua, berdosa. Cerita lain tu. Berdosa atau tidak? Tengok jahil apa. Kalau jahil baru masuk Islam dan tak ada orang mengajar dekat situ, maka tak berdosa. Tapi batal tetap batal. Nanti kena qada bila dia dah alim balik, dah pandai. Jahil, ada orang mengajar, berlambak. Petek ni penuh ada. Surau masjid berlambak keliling. Jahil juga, baru masuk Islam. Tak lama dah masuk Islam. Islam baka dan keturunan. Tak maaf dengan maksud dosa, dah lah dosa, batal juga. Jadi dari segi batal tetap batal, dari segi dosa bergantung kepada kejahilan tadi tu. Okay. Maka jika ingat ia akan rukun, ni sah ni. Maka jika ingat ia tu orang sembahyang tu lah, akan rukun yang ditinggalkan. Dah pergi beberapa rukun, ingat balik Allah tadi tertinggal, hendaklah ia kembali kepadanya. Hendaklah ia pergi kepada tempat yang ditinggalkan tadi tu. Mana yang dia lupa tu, pergi balik ke situ. Okey, kita tengok, kita bahas satu-satu. Dia meninggalkan tertib sebab lupa. Satu lagi sebab syak pun boleh juga. 50-50. Syak. Tadi rukuk ke tak? Sama je.
Tadi tak rukuk. Bila sedar tu. Ketika sujud baru sedar, tak rukuk. Memang kena kembali kepada rukuk. Yang kedua, tadi rukuk ke tak? 50-50. Ketika sujud, kena pergi juga. Dia sama je. Syak dengan yakin, sama je. Iaitu kena pergi ke tempat yang dia syak atau dia lupa tadi. Okay? Ketika dia ingat, terus pergi. Cara nak pergi tu, hendaklah dia pergi kepada rukun yang sebelumnya. Bukan pergi terus rukun yang dia lupa. Bukan. Rukun sebelum. Kat sini tak ingat. Rasanya ada bahas sebelum ni yang apabila kita nak bergerak, ada dalam ni kan. Bila kita nak bergerak ke satu rukun, antara syarat rukun dalam rukun. Ataupun syarat sah rukun. Rukun syarat sah sembahyang. Syarat sah rukun tu kan ada dengan qasad, dengan niat nak sujud, dengan niat nak rukuk. Ada kan sebelum ni kan? Dengan niat. Jika bukan dengan niat, nak anak baling bola, ingat contoh tu. Anak baling bola, dia pun tunduk sikit. Alang-alang dah habis Fatihah, terus rukuk lah. Padahal asalnya nak elak anak tu baling bola. Nampak tu? Rukuk terus lah. Tak boleh kan? Kena berdiri balik. Niat tu. Jadi, dia kena kembali kepada rukun sebelum. Contohnya rukuk. Dia terlupa rukuk. Ni, terus sujud. Ambil lah contoh pelak pun terus lah. Ini tiba-tiba teringat macam yang tidak lah kot. Macam tu. Padahal baca Fatihah. Kita ambil contoh. Terus sujud. Okay. Dia tak boleh pergi rukuk. Kalau dia kata pergi ke rukun tu, sebenarnya tak boleh. Dia kena pergi ke berdiri. Sebab apa? Sebab bila dia bergerak, dia niat nak sujud. Dia bukan niat nak rukuk. Jadi, kalau yang kena baling bola tadi, dia kena buat macam mana? Nak baling bola? Elak, tunduk. Alang-alang rukuk, subhanallah azim. Tak boleh. Kan? Dia kena pergi balik, berdiri balik. Ini aku bergerak kerana nak rukuk. Baru boleh kan? Sama. Masa dia bergerak balik tu, dia tak boleh pergi daripada sujud. Dia kena tak payah baca apa lah. Dia berdiri. Aku nak rukuk. Dalam hati. Pergi ke rukun sebelum. Macam tu lah. Kalau sujud, duduk di antara dua sujud. Tengok apa rukun yang dia tinggal. Sebelum. Tapi kalau Fatihah, tak payah. Sebelum. Kalau tinggal Fatihah, tak. Sebab dia rukun qauli. Tak perlu pergi kat sujud. Sebab rukun sebelum sujud lah naik. Tak. Sebab dia naik tu memang berdiri dah. Maka tak ada, terus berdiri. Sebab Fatihah rukun qauli. Tak ada masalah. Dia masalah dekat rukuk, i'tidal, sujud. Itulah rukun gerakan. Kena pergi gerakan sebelum. Fatihah tak payah, berdiri terus saja. Kalau lupa Fatihah kan. Tahu-tahu terus sujud. Alamak, tadi tak baca Fatihah. Terus berdiri baca Fatihah. Bukan pergi kat sujud. Macam mana nak sebut tu? Pergi kat sujud, lepas tu bangun. Tak payah. Tak payah. Lagipun tak logik pun. Kita dari awal dulu. Tak ada. Sebab dia berdiri itu memang dia niat nak berdiri. Dari segi rukun fi'li. Cuma terlupa Fatihah saja. Jadi, teruslah berdiri. Dan ketika dia katalah tadi dia tak rukuk, dia terus sujud. Kemudian masa sujud tu baru dia ingat tak rukuk, dia tak boleh pergi ke rukuk kan? Dia kena berdiri dulu. Tak ada Allahu Akbar, tak ada. Tak ada Allahu Akbar kat mulut, tak ada. Dia diam je. Tak ada. Tapi kalau sebut pun tak betul. Tapi tak ada. Tak ada Allahu Akbar. Pergi je dia diam. Istilah dia panggil, yang ada Allahu Akbar ni hanya perpindahan rukun yang diiktibar saja. Perpindahan rukun yang diiktibar ataupun perpindahan rukun yang apa? Yang diiktibar, yang diakui oleh syarak. Jadi masih lagi canggihnya bahasa yang lagi mudah. Diakui oleh syarak. Itulah yang sepatutnya. Yang sepatutnya kot. Perpindahan rukun yang mengikut SOP. ISO 900 ikut tu. Perpindahan rukun. Jadi maknanya perpindahan rukun barulah ada Allahu Akbar. Lepas berdiri rukuk. Adakah itu dia punya SOP dia? Memang kan? Dan dia i'tibar. Maka adalah Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu daripada rukuk kepada i'tidal. Kan dia memang lepas rukuk tu lah i'tidal. Maka adalah sami Allahu liman hamidah. Daripada berdiri kepada sujud. Kan itu dia punya tu. Maka adalah Allahu Akbar. Tapi ketika kita masbuk contohnya, imam tengah sujud, kita Allahu Akbar takbiratul ihram mestilah. Lepas tu nak terus sujud, i'tibar tak tu?
SOP tak? Tak. Tapi kena ikut juga. Sebab imam sujud, kenalah sujud. Kalau tidak, tunggu imam bangun. Maka masa turun tu tak ada Allahu Akbar. Tu je. Nah, tu kaedah dia. Masa tahiyat akhir, imam tahiyat akhir, dia Allahu Akbar, terus tahiyat akhir lah. Ada tak Allahu Akbar masa nak turun tahiyat akhir, nak baca tahiyat tu? Tak ada. Mana iktibar, mana ada berdiri terus duduk. Apa saya buat? Dah imam buat, dah nak jadi makmum, kenalah ikut. Siapa suruh masbuk? Maka tak adalah Allahu Akbar. Dia dengar ada kadang-kadang dia datang lambat. Dia Allahu Akbar. Allah. Duduk kat sebelah kita. Allahu Akbar. At-tahiyatullah. Tak ada. Tapi taklah batal. Atau lepas tu, lepas dia baca semua, imam bagi salam. Nak tambah langsung tak dapat rakaat ni. Nak tambah masa nak bangun tu ada Allahu Akbar. Mana ada, tak iktibar pun. Mana ada duduk tahiyat tiba-tiba nak bangun rakaat pertama. Mana ada semayang gitu. Tak dia iktibar. Kenapa buat juga? Ikut imam. Maka tak adalah Allahu Akbar. Dia senang Apa saja yang tak diiktibar, istilah dia panggil tak iktibar. Perpindahan rukun yang tidak yang bukan sepatutnya, selayaknya, yang bukan ikutnya, dia tak ada Allahu Akbar. Di mulut tu tak ada. Kalau buat tak batal. Sebab Allahu Akbar je pun. Kan? Cuma tak ngaji. Gitulah. Okey. Okey. Kalau dia yakin ada tinggal rukun, tapi tak ingat rukun mana. Dia kata kat sini, kalau bagi contoh ni, dia kata dia ingat balik. Maka barang yang diperbanyak kemudian daripada tinggal itu sia-sia juga, dan tidak jatuh tempat. Maka jika ingat kalau itu dia kalau ingat, kalau langsung tak ingat. Yang dia yakin rukun memang tinggal. Tapi dia tak ingat rukun mana satu. Boleh tak jadi? Mungkin. Memang ada tinggal ni. Yakin sangat. Tapi tak ingat rukun apa. Batas main terus. Batas main. Dia kena ingat. Oh, yang ini. Pergi kat tu. Pergi ke situ. Tak ingat. Kalau dia kata tertinggal rukun, apa tu dia sujud sawi macam mana tak juga? Macam cerita lain macam tak ada kena-mena ini cerita. Okey, lepas dia dah tertinggal rukun. Lepas tu dia teruskan semayang. Dia kena sebut situ dulu. Awal sangat pergi sujud sawi. Bila dia tertinggal, aku tertinggal rukun tadi. Okey, apa dia buat? Takkan terus sujud sawi, mesti dia akan teruskan. Terus sampai habis kan? Dia macam ni ayat dia. Bila dia tertinggal rukun, dia dah tahu dah aku tertinggal rukun tadi. Dia teruskan semayang. Tu ayat dia kat situ. Lepas tu, last sekali dia sujud sawi, kan? Tak payah sampai sujud sawi. Bila dia teruskan semayang, batal lah. Dia teruskan semayang, batal. Dia yakin tapi dia tak tahu. Dia nak balik-balik tu tak tahu mana satu. Tak tahu mana satu. Kalau dia tak ingat. Kalau dia ingat sekali pun, tapi tak nak pergi, teruskan semayang. Teruskan semayang, batal kat situ. Tak payah dekat sujud sawi, tak payah sampai situ. Tapi dia ada yang tak batal. Nanti sikit-sikit lagi. Ada yang tak batal. Sikit bawah tu, sikit lagi. Yang ini kita ambil yang batal ni imam imam dan bukan dia tak ada imam tak. Dia memang itu hukum asal. Dia ada pengecualian nanti. Ada yang habiskan sembahyang, nanti sunat sujud sawi kan? Ada. Tapi secara umumnya teruskan sembahyang sedangkan dia sedar aku tinggal rukun tadi, batal. Ambil umum dulu. Dia ada khusus sikit kat bawah tu. Sabar, sikit-sikit ni. Banyak benda ni nak sebut ni. Hukum ini terpakai pada imam dan munfarid. Hukum ni iaitu apabila dia tertinggal, dia tertinggal. Masa dah pergi beberapa rukun, dia ingat, tadi tinggal. Dia makmum, tak boleh pergi. Hanya imam dan sembahyang seorang. Sebab mengikut imam lebih besar tuntutan, lebih kuat tuntutan daripada rukun. Ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam untuk ikut. Fala takhtalifu. Jangan menyalahi dia. Habis dah tertinggal. Biasanya tinggal apa? Rukuk jaga. Biasanya tinggal apa? Fatihah tinggal. Berangan ke apa Fatihah. Rukuk-rukuk, i'tidal, sujud. Allah tak baca Fatihah. Makmum tadi. Sepatutnya kalau ikut hukum asal, kan kena baca Fatihah kan? Kembali balik. Tak boleh. Sebab dia makmum. Teruskan sembahyang. Nanti imam salam dia tambah satu. Kalau dia kata rukun kan. Tapi kalau dia
dia belum rokok lagi, imam dah rokok, dia ingat dia belum baca Fatihah. Oh, itu tak boleh. Itu kena baca Fatihah. Jika dia ingat sebelum dia rukuk. Sebelum makmum tadi rukuk, dia ingat, aku tak baca Fatihah lagi. Dia wajib baca. Kemudian dia jadi masbuk muafiq. Tu masuk cerita masbuk muafiq lah tu. Sama bila sebut muafiq, dimaafkan 3 rukun panjang. Masbuk, rukuk, dan sebagainya. Panjang bab masuk masbuk jahanam, pening nanti. Kan? Okey. Dia cuma sikit dia gigit air banyak. Jadi itu yang ini yang diingat selepas dah habis rukun tu, dah habis. Kalau kita ambil lah contoh pelik pun ambil jugalah. Rukuk. Dia baca Fatihah elok. Imam rukuk, dia tak rukuk. Berangan ke apa ke, contoh ni pelik ni. Kemudian imam sujud, dia terus sujud. Lepas tu duduk di antara sujud. Tadi tak rukuk. Tak boleh pergi rukuk. Jarang ada tapi tak boleh pergi rukuk. Ikut imam. Nanti tambah satu, bab sujud sahwi itu sunat. Dia sujud ke dia tak sujud ke, dia tak boleh. Tapi imam dan sembahyang seorang mesti ikut ini peraturan. Iaitu ingat aja kena pergi terus ke tempat yang dia lupa. Dan pergi pula satu rukun sebelum. Pergi tu bukan apa, duduk kejap ke, transit jap. Betul baru pergi. Sebab dengan niat aku balik, aku nak buat yang aku lupa tadi. Dengan niat tu. Ya? Imam kita makmum pula ikut sama je. Itu janganlah tak habis baca kitab lah masa makmum memang confirm. Sabar. Tunggu habis ni sikit je ni. Dah lah gitu, sikit sangat ni. Nak habis fasal baru ni. Itu dah kait-kait tu nanti sekejap. Okey. Ini pun rasa banyak nak sebut ni. Okey. Tapi kalau yang dia terlupa tu, niat ataupun takbiratul ihram batal terus. Dia ada pengecualian. Tengah-tengah sujud, tadi aku lupa niat. Dia tak ada pergi kembali niat. Tak. Tadi masa sujud, tadi aku lupa takbiratul ihram. Masuk terus sembahyang. Tak ada. Habis sembahyang. Memang tak sah pada awal. Dua. Kecuali itu dua. Terlupa niat atau takbiratul ihram tak boleh buat apa. Okey? Terus batal. Masih dia ingat tu. Okey. Boleh mufaraqah. Okey. Jika makmum muafiq tadi, bukan. Jika munfarid, dia sembahyang seorang, tak ada masalah. Tapi jika imam, macam mana kalau imam? Imam yang jadi gitu. Kalau sembahyang seorang, tak apalah, dia pergi balik lah. Dia pergi balik lah ke mana yang dia lupa kan. Kalau dia tu imam, boleh tak? Menjaga maslahat, maka teruskan sembahyang. Macam kata dia kan. Habis makmum wahara ni, teruskan je lah. Habis tak cukup 1 rakaat lah nak kiranya. Sebab ada yang tinggal, rukuk ke, sujud ke, Fatihah ke. Tambah 1. Wahara juga lepas pada tu. Apa hal imam ni tambah 1. Jadi 5 rakaat. Boleh tak je? Tak boleh. Maksudnya tak, kerana maslahat, menjaga kemaslahatan makmum, maka teruskan sembahyang aja. Sedangkan dia tertinggal. Biasanya tertinggal Fatihah lah imam ni. Takkan tertinggal rukuk kot. Bila tertinggal rukuk, makmum dah subhanallah lama dah. Dia jarang rukuk ke. Tapi jadi juga. Tapi jarang sangat. Biasanya tertinggal Fatihah pada sembahyang yang tak ada bunyi. Yang sir. Jadi macam mana imam ni? Tadi terlupa Fatihah ni. Ataupun kalau buat contoh pelik, tadi terlupa sujud. Dah masuk rakaat seterusnya. Takkan makmum tak tegur. Cuma macam mana nak buat? Makmum tak boleh ikut. Makmum ikut, makmum batal. Tapi Fatihah tak tahu. Tak apa lah. Tak tahu. Yang tahu. Contoh imam sujud sekali. Makmum tak boleh ikut. Mufaraqah tak ada masalah pun boleh. Selalu ayat yang guna. Saja-saja boring Mufaraqah pun boleh. Makruh. Sebab ni point dekat sini. Mufaraqah dia bila-bila boleh, tak ada syarat. Jadi kita tak payahlah nak kata nanti kena mufaraqah, tak perlu. Sebab mufaraqah kalau tak ada masalah pun boleh. Habis kalau ada masalah, lagilah boleh. Tak ada masalah pun boleh. Jadi mufaraqah tu memang pelepah diri. Memang pelepah diri sungguh. Cuma kita cerita macam mana makmum nak buat. Macam mana makmum nak buat? Tunggu je lah. Tunggu je lah. Tak boleh ikut. Kalau ikut batal. Kecuali makmum pun pening dengan imam sama dengan imam. Tu sama-sama pening, tak batal lah juga makmum tadi. Kalau makmum tahu, tunggu aja tempat tu. Makmum betul-betul makmum ikut tunggu. Ikut kan. Betul lah. Kalau dia tunggu, macam mana caranya? Dia tunggu sehingga imam sampai balik ke tempat tu. Contohnya,
rakaat yang satu lagi. Contohnya apa? Kat mana nak ambil? Nak ambil contoh sujud. Tapi sujud lama, tak apalah, contoh aja pun. Imam sujud Imam sujud sekali ya. Imam sujud sekali. Yang mana nak bagi contoh Kalau nak duduk atau sujud rukun pendek. Tak boleh lama. Kalau sujud macam contoh tak logik. Contohkan jugalah tak logik pun. Imam sujud sekali. Makmum sujud dah. Imam Allahu Akbar suruh bangun. Tahu dah imam memang tinggal duduk di antara sujud. Tinggal sujud dua sekali Sujud sekali. Iyalah sujud pertama. Makmum ikut. Imam terus bangun. Dia tinggal dua perkara. Terus bangun. Okey. Makmum tak boleh ikut. Makmum tahu ni imam naik ni. Tunggu kat situ. Merah muka-muka. Jadi imam rukuk, imam i'tidal, imam sujud. Ni sujud yang mana ni? Sujud yang pertama kan? Dia masuk. Cing. Masuk. Sing. Synchronize balik. Sering masuk. Okey. Imam duduk. Dia duduk. Lepas tu ikut imam. Yang tu dah. Nak ambil kat situ dulu. Sekejap lagi baru kita huru-harakan suasana tu. Setakat tu dulu. Lepas tu ikutlah imam. Dia jadi sing kat situ, okey? Stop kat situ. Kat bawah ni, baru hara ni. Jika belum lagi tapi kalau dia terlalu lama sangat sujud, mufaraqah. Macam mana tak? Serabut sangat, kadang serabut. Kadang duduk di atas sujud. Allahu Akbar. Imam Allah. Oh, serabut. Jadi kan nak tunggu ni rukun pendek. Rukun pendek tak boleh kan? Tak boleh panjang. Nak tunggu imam rukuk tu lama. Tapi darurat dimaafkan. Oh, serabut mufaraqah. Tapi sebenarnya tunggu. Ceritanya tunggu. Tunggu dekat rukun panjang, jangan rukun pendek. Rukun panjang berdiri, rukuk, sujud dengan tahiyat. Tunggu kat tahiyat. Tak apalah panjang. Jangan tunggu kat rukun pendek. Oh, serabut. Betullah sekali. Mufaraqah. Dan mufaraqah itu tidak meluputkan 27. Sebab salah imam tak luput. Imam tinggal sunat abad, mufaraqah tak meluputkan 27. Dapat juga. Cuma 27 sekadar yang dia sebelum mufaraqah tu je lah. Lepas pada tu tak adalah. Dapat jugalah. Yang meluputkan 27 yang tak ada sebab. Boring-boring mufaraqah, hilang 27. Satu. Sebab itu memang masalah. Memang serabut lah. Okey, kita baca lagi. Jika belum lagi sampai kepada syarat dia yang kata ni semain seorang, ni kecuali makmum makmum kena ikut imam aje. Semain seorang dan jadi imam. Sama ni. Jika belum, yang kata bila terlupa, teringat, pergi terus ke situ. Okey? Dengan satu syarat. Syarat pertama, jika belum sampai kepada memperbuat rukun yang umpama. Belum sampai rukun yang dia lupa tu pada rakaat seterusnya. Belum cukup satu lap. Boleh. Kalau dah cukup satu lap, lain cerita. Kalau tak cukup, kalau dia terlupa rukuk, yang kata kena pergi balik kat rukuk apabila yang dia ingat tu sebelum sampai rukuk pada rakaat seterusnya. Sebenarnya kalau dah sampai rukuk pun dia nak rukuk macam mana? Nak goyang gitu. Gitu. Nak macam mana nak pergi? Dia dah rukuk, lepas tu nak pergi ke rukuk. Tak ada, memang tak boleh, kan? Jadi memang patutlah pun. Jika belum sampai kepada rukun yang umpama rukun itu, maka pergilah, sebab tak sampai lagi. Paling-paling ujung pun kita kata dia terlupa rukuk dan dia ingat ketika qiyam rakaat seterusnya. Maka dia ingat aja rukuk. Itu paling padahal. Tapi rukuk tu bukan rukuk yang kedua tu, rukuk yang tu lah. Itu balik rukuk asal. Dia pergi sebab dia boleh pergi. Dia terlupa, dia boleh pergi. Tapi kalau dah sampai rukun seumpama, rukun tu juga nak pergi macam mana? Sebab dah sampai. Okay. Yang suruh pergi tadi. Rukun dahulu daripada mengerjakan rukuk pada rakaat kemudiannya. Macam mana tadi? Umpama rukun itu seperti bahawa ingat orang yang meninggalkan rukuk dahulu sebelum daripada mengerjakan rukuk pada rakaat yang kemudiannya. Belum sampai kat situ. Kalau sujudlah. Okay? Maka jika sudah sampai kepada memperbuat umpama dah sampai ke rukun itu pada rakaat yang kemudiannya, rakaat seterusnya, daripada rukun itu, Allah hai. Okay. Dengan dia
daripada rukun itu dengan dia rakaatnya, yakni dengan rukun yang diperbuat dia, yakni dengan rukun yang diperbuat dia yang ada ia seumpama yang gugur itu. Ini carilah dia punya domain balik, serabut. Dia punya domain tu kembali serabut, ya. Dan okey, kat situ dan sia-sialah tu nanti dulu. Okey. Jadi, maka jika sudah sampai kepada memperbuat umpama pada rakaat yang kemudiannya, sampai rakaat dah sampai rukun tu juga rakaat seterusnya. Daripada rukun itu dengan dia rakaatnya, yakni dengan dia rakaatnya, yakni dengan rukun yang diperbuat dia, yakni dengan rukun yang diperbuat dia, yang dia buat, yang ada ia, yang dia tinggal tadi tu, seumpama yang ada ia yang dia tengah buat tu, seumpama yang gugur itu. Yang lepas. Itulah. Memang domain ni, perhati baru jumpa. Kalau tidak, tak jumpa kan. Tapi bila kita baca, kita boleh nampak dia punya tu. Cuma nak cari domain tu. Kembali tempat rujuk dia tu, ke mana dia pergi. Okey. Okey. Jika dah sampai kepada rukun yang dia lupa tu pada rakaat seterusnya, tak perlu buat apa-apa, dia nak bagi tahu tu. Tak perlu buat apa-apa. Teruskan aja sembahyang. Itu yang kata terus sembahyang tadi. Dia lupa, teruskan sembahyang. Jika betul tu, jika dia ingat tu setelah sampai rukun itu ataupun lebih. Dia terlupa rukuk. Dia terlupa Fatihah lah. Dia terlupa Fatihah. Dia ingat rukuk rakaat yang kedua. Teruskan sembahyang. Betul. Dia lupa rukuk. Dia teringat sujud rakaat yang kedua. Teruskan sembahyang. Nak pergi macam mana? Nak pergi macam mana? Memang tak boleh. Teruskan sembahyang. Tapi kalau dia tinggal rukuk, tapi dia ingat sebelum sampai rukuk rakaat yang kedua, kenalah pergi. Maskan boleh pergi. Kat situ ramai silap faham kat situ. Dia kata, alah terlupa tadi. Alah sembahyang je, nanti tambah satu. Lepas tu sujud sahwi. Yang lagi teruk tak tambah satu, sujud sahwi aja. Lagi jahanam. Yang tambah satu sujud sahwi tu ada logik juga, walaupun salah. Tambah satu nanti, lepas tu sujud sahwi. Salah, batal. Yang lagi tak logik, tak ada tambah. Sujud sahwi je, menggantikan rukuk. Sujud sahwi ni sunat ba'at aja. Jadi, kalau dah jadi macam mana dengan yang dia buat, kan dia lupa tadi, dia terus buat, maka lara, tak kira. Sebab dia lupa. Dan selepas pada tu semua ni dan sia-sia barang di antaranya. Sia-sia je. Maksudnya sia-sia lara, tak kira, tak dikira. Yakni antara rukun yang tertinggal dan antara seumpama yang diperbuatkan dia daripada rakaat kemudiannya. Senang lara. Dia terlupa rukuk, dia berdiri terus sujud, duduk sujud, terus bangun, rukuk. Baru ingat dia tak rukuk. Seketika sedang rukuk rakaat kedua. Jadi apa yang dia buat, sujud, rukuk dia tak buat, sujud, duduk tu sujud, berdiri balik, Fatihah, semua tak kira, sia-sia. Habis tu dia rukuk ni sebenarnya macam sing tadi lah. Sing. Kalau dia ingat bila dia sujud dah rakaat kedua tu. Terlebih. Sama juga. Terus. Jangan terus sebab rokok dia tak Tak, yang dia lupa rakaat pertama. Ya, tak buat lagi apa? tak buat lagi sebab dia lupa rakaat pertama. Dia ingat balik pada sujud rakaat kedua dah. Dia macam ni. Apabila dia ingat sujud, dia ingat pada sujud rakaat kedua, bahawasanya dia telah rukuk rakaat yang pertama. Dia terlupa rukuk rakaat yang pertama. Bermakna rukuk yang rakaat kedua tu automatik dah jadi macam rakaat pertama. Dia kira gitu. Jadi mana teruskan sembahyang? Teruskan sembahyang. Jadi maknanya rukuk yang kedua tu yang dia ingat ketika rukuk terus masuk sing. Kalau dia ingat ketika dia sujud rakaat yang kedua, dia sing tanpa disedari. Ambil kau. Auto sing. Tak payah bukan manual. Dia auto sing dah. Siap. Jadi teruskan sembahyang. Ketika rukuk pun dia sedar terus sembahyang, teruskan sembahyang, nanti tambah satu kan. Kalau ketika sujud rakaat kedua pun teruskan sembahyang, auto sing. Guna ayat-ayat moden ni bagus sebenarnya. Sebab dia tak boleh nak rewind, tak boleh nak go stand, tak boleh. Dia kira gitu. Jadi ramai orang silap faham tadi.
tinggal rukun, belum sampai rukun yang seumpama, belum sampai rukun tu, dia teruskan sembahyang, sedangkan batal. Sedangkan yang kata teruskan sembahyang pada setelah sampai rukun seumpama, itu memang ramai orang salah faham, sangat ramai. Dan dalam kitab-kitab tak bincang sangat. Kitab kifayah tebal tak apalah. Macam kita dah mahu penuntut apa tak ada, musalli tak ada sebut. Tak ada sebut perkara ni. Jadi itulah. Jadinya bila dia ingat, dia terus buat. Dia ingat, dia terus buat. Jadi kalau dia ke depan, Batal. Ingat ke depan batal. Kecuali ingat. Tapi yang dia ingat rukun tu dah lepas lah, dah lepas. Barulah terus. Tak batal lah. Dah, kalau tu dia nak buat macam mana? Cuba fikir, dia nak buat macam mana? Dia nak pergi kat rukun balik. Dia jadi macam pahal ke rukuk balik. Ambil rukuk yang pertama. Oh maknanya bermula daripada dia tinggal rukuk, walaupun 2 rakaat dia dah buat, semua tak kira sebab rukuk yang pertama. Tak ada macam tu. Faham? Tak adalah sampai macam tu. Cuma bila sampai tu dah kira auto sync lah tadi, auto sync. Rakaat bersama. Rakaat yang sama. Dia istilahnya sebenarnya satu lap. Sampai lap yang sama. Sampai satu lap ada orang bendera. Sampai satu lap. Sampai satu lap. Ni kat mana soalan dia yang panjang sikit Okey, ni yang panjang sikit. Contohnya solat Zuhur Asar lah. Ni contoh aja, buatlah yang lain. Zuhur Asar baca sir, tak bunyi. Okey. Imam terlupa baca Fatihah rakaat pertama. Dah nampak dah apa yang jadi. Dah nampak dah. Memang jadi memang berlaku khilaf di kalangan makmum, ada 3 khilaf, 3 mazhab ada. Okey. Imam terlupa baca Fatihah. Mungkin dia menghafal Quran, tiba-tiba mas azan jadi imam, Allahu akbar. Terus dia baca yang dia hafal tu. Boleh jadi terlupa baca Fatihah. Kemudian rukuk, i'tidal. Okey, kita ambil contoh situ dulu. I'tidal, sujud. Lepas sujud dia teringat, terlupa baca Fatihah, dia bangun. Mesti dia kena bangun untuk baca Fatihah. Sebab tak sampai ke Fatihah rakaat kedua lagi. Okey, kita ambil contoh mudah tu dulu. Makmum memang huru-hara, kau-kaunya. Macam sebut tadi lah. Tak boleh buat apa lah. Makmum ni nak buat macam mana, tunggu kat situ sehingga imam sampai. Rakaat yang bukan kedua juga. Konon-konon yang kedua imam tadi. Sampai balik. Lepas tu dia follow terus. Ujung tu tak nak cerita. Nanti ujung macam mana jadi. Macam tak balance je kan. Tak apa dia panggil. Kalau account tu tak apa dia panggil. Account tu lari bajet. Lari bajet. Itu biar dulu buat tu. Maka dia tunggu imam sampai kepada sujud lah. Sebab imam lupa Fatihah, ingat ketika sujud, imam terus bangun. Maka dia kena tunggu kat sujud tu sehingga imam sampai sujud rakaat kedua dan terus ikut imam. Yang hujung tu tak nak cerita lagi. Okey. Kalau imam sedar, tadi imam sedar ketika sujud. Kalau imam sedar ketika Fatihah rakaat kedua, tengah baca Fatihah, bismillah. Tak baca Fatihah rakaat pertama. Meremang oi. Hilang khusyuk, tak payah cerita khusyuk tak payah dah, habis dah. Tak ada apa dah lah. Kalau pura-pura nanti aku qada nanti berdosa. Makmum tak tahu tapi leceh. Kalau makmum tahu sudah dah fikirlah. Lupa Fatihah tadi, boleh lupa pula. Allah, macam mana tu. Tapi dia tak boleh pergi dah ke situ sebab dia memang duduk kat Fatihah tu. Nak pergi kat mana? Dia cuma goyang-goyang sikit kot. Tak payah goyang. Dia terus dia baca Fatihah. Dia pun baca Fatihah. Okey, dia mulalah huru-haranya berlaku. Rukuk, makmum ikut. I'tidal. Lepas tu ada tahiyat awal tak? Imam. Tak ada lah. Kalau dia buat tahiyat awal, batal lah imam. Mana boleh dia buat tahiyat awal? Dia kata menambah, tak boleh. Menambah rukun. Habis tu macam mana? Naik terus lah. Makmum buat apa agak-agak? Subhanallah. Okey, sebab apa? Tinggal tahiyat awal. Konon-kononnya tinggal tahiyat awal. Lepas tu makmum dia tak boleh buat tahiyat awal. Itu kita cerita tentang perbezaan tak sama imam dengan makmum yang keji pada perbuatan tu. Iaitu bila imam tak baca tahiyat awal, makmum bukan haram, tak boleh baca tahiyat awal. Kalau makmum baca tahiyat awal tu batal kan? Yang kata batal kita dah bincang banyak kali lah. Nak ulang jadi panjang. Ingat 4. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Sujud tilawah.
Sujud sejadah tu lah panggil. Imam buat, makmum mesti buat. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum boleh buat. Apa? Sujud sahwi. Semua tu ada fight, tu ada Allah, ada fight. Imam buat, macam mana tadi terbalik tu apa? Imam buat, makmum boleh tak buat? Imam buat, makmum boleh tak buat? Imam tak buat, makmum mesti tak buat. Apa? Itulah. Bukan. Ni tahiyat awal. Imam buat, makmum boleh tak buat? Makmum boleh tak nak buat. Imam tak buat, makmum mesti tak buat juga. Makmum tak boleh buat. Okey, itu ni bab lain sebenarnya ni. Cuma ni kita nak fresh. Yang satu lagi, imam buat, makmum boleh tak nak buat. Imam tak buat, makmum boleh lawan buat. Apa? Kunut. Jadi yang ni kat mana duduk? Imam buat, makmum boleh tak nak buat. Tahiyat awal. Imam buat, makmum boleh tak nak buat. Makruh lah, dia berdiri. Dekat sana. Imam tak buat, makmum mesti tak buat juga. Okey. Sekarang ni imam tak buat tahiyat awal. Yang konon-konon tahiyat awal tadi, sebutlah tahiyat awal, nak sebut konon-konon tu pun. Yang tahiyat awal tadi imam tak buat. Makmum kata imam tak buat tahiyat awal. Makmum tak boleh ikut. Makmum kena ikut. Tapi dia kata rakaat ke-3. Sebenarnya imam rakaat ke-2. Okey. Rukuk apa semua? Imam tahiyat awal. Imam tahiyat awal baru 2 rakaat. Tak ada apa dah lah. Makmum subhanallah pula. Apa benda rakaat ke-3 tahiyat awal, rakaat ke-2 tak tahiyat awal? Bila subhanallah, imam tak dengar, aku tinggal Fatihah rakaat pertama. Nak cakap tak boleh. Okey. Lepas tu makmum tak boleh tahiyat awal. Batal. Sebab bukan tahiyat awal rakaat ke-3 pada makmum tadi. Terus makmum tunggu aje lah. Imam baca tahiyat awal. Tunggu dekat rakaat ke-3 tu. Rakaat ke-3? Tapi imam kena bijak lah sebab dia Rakaat ke-4 lah. Rakaat ke-4, imam rakaat ke-4. Imam dah naik duduk kat rakaat 4, tunggu aje. Tunggu kat rakaat ke-4 kan? Betul. Makmum imam tahiyat awal. Dia sangka tahiyat awal. Sedangkan sebenarnya rakaat ke-3. Mana ada tahiyat awal? Makmum naik rakaat ke-4. Makmum naik rakaat ke-4. Makmum pun subhanallah, apa benda rakaat ke-3 tak tahiyat awal lah. Mesti lupa. Padahal imam, aku tak nak ikut, aku lupa Fatihah. Mana tahu. Okey. Subhanallah pun tak boleh ikut. Kalau imam tak boleh ikut. Imam tak ikut lah sebab dia tahiyat awal. Kemudian imam pun naik rakaat ke-3. Imam kata dia rakaat ke-3. Makmum kata rakaat ke-4. Kemudian semua rukuk semua, sepatutnya tahiyat akhir. Makmum tahiyat akhir, imam tambah 1 pula. Subhanallah lagi. Imam tak boleh duduk batal. Memang viral pun. Ni, kaedah ni, dia banyak kitab ada, tapi kitab-kitab je ni lah. Yang jadi kecoh pun lebih kurang macam ni lah. Yang dulu-dulu kecoh-kecoh tu. Sebab dia macam, tapi itulah yang disebut. Itulah cara dia. Dalam kitab Qaul Utam ada, kitab ni, kitab Matla'il Badran ada, kitab tebal-tebal, kitab nipis-nipis, dia tak tulis. Lepas tu imam, makmum subhanallah duduk kat tahiyat akhir ni. Imam rakaat ke-4, makmum kata rakaat ke-5, tu subhanallah. Okey. Makmum buat apa? Duduk diam-diam kat situ. Baca tahiyat terus boleh, tak nak baca lagi pun boleh, nak tunggu imam turun pun boleh. Imam pun rukuk semua, duduk tahiyat. Masa imam duduk tahiyat, baru nak baca tahiyat pun boleh, awal-awal baca pun boleh, tak kisah. Kemudian kita ambil contoh imam sujud sahwi lah dulu. Imam sujud sahwi, makmum aku tak buat salah. Dia nak cakap wajib tu. Aku tak buat salah. Imam ni lah. Bid'ah mana dia buat? Dah lah 5 rakaat. Tahiyat tak kena tempat. Aku subhanallah tak mau dengar. Aku tak salah. Dia pun kekal. Maka batal lah makmum. Imam tak batal. Yang buat salah, imam. Yang batal makmum. Makmum pun batal sebab dia tak ikut. Sepatutnya makmum wajib sujud sahwi. Okey. Tiba-tiba imam tak sujud sahwi pun. Makmum boleh nak sujud sahwi? Boleh. Walaupun dia tak buat salah. Sunat dia sujud sahwi. dia nak cover imam. Ya, dia nak cover imam. Jadi bila imam tak sujud sahwi, imam bagi salam, kan tadi sujud sahwi, imam tak buat, makmum boleh buat, tapi lepas salam. Imam pun bagi salam. Makmum tadi sunat dia sujud sahwi, tak wajib.
Ketika imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Tak buat, batal. Walaupun makmum tak buat salah. Walaupun, saya suka cerita ni. Walaupun ada seorang datang, dia masbuk. Dia tak tahu ini cerita. Langsung tak tahu. Dia datang, tayar akhir dah. Lagi. Allahu Akbar. At-tahiyah. Imam salam dah. Dia bawa at-tahiyah, imam salam dah. Bukan? Imam sujud sahwi. At-tahiyah. Dia at-tahiyatul mubarakatuh salatu tayyibatul lillah, imam pun sujud sahwi. Yang tadi kurang harga tadi tu. Yang pertama, makmum yang duk subhanallah satu hal. Yang itu kalau tak ikut batal. Dia wajib ikut. Okey, makmum tadi. Yang masbuk ni apa cerita? Yang tahu tahiyat akhir. Aku tak ada mengenal dalam ini cerita. Apa hal? Aku nak tambah 4 menjak lagi. Wajib sujud sahwi. Tiba-tiba dia tak sujud sahwi. Bila dia tak sujud sahwi, batal makmum yang masbuk tadi. Walaupun dia tak tahu, aku tak ada mengenal dalam ini gambar. Ini bukan cerita aku, ini Ahmad Nispu punya cerita. Bukan aku. Tetap juga makmum tadi batal. Okey. Makmum masbuk tadi, dia pun tambah 4. Dia sujud sahwi lah. Dia ambil contoh dia sujud sahwi. Sujud sahwi tu wajib. Sama ada masbuk, sama ada salah, makmum tak salah, makmum tunggu, tak kira. Imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Okey. Kemudian makmum masbuk tadi, ambil makmum masbuk. Dia pun sujud sahwi lah. Okey lah. Tak batal lah. Dia pun tambah 4. 4 lah, 4 rakaat sembahyang. Lepas sebelum makmum tadi salam, makmum tadi sunat sujud sahwi tak? Sunat sujud sahwi sekali lagi. Yang tu sunat, tak wajib. Yang wajib ikut imam tadi. Ya, sunat sujud sahwi sebagai cover imam. Cover kesalahan imam. Walaupun makmum masbuk yang tak tahu apa-apa cerita. Tadi sujud sahwi bukan pada tempatnya, tapi kena buat juga sebab imam buat. Yang ni sujud sahwi kerana kesalahan imam. Jadi kalau imam buat salah, makmum tanggung kesalahan. Utang imam yang buat tu, makmum tanggung. Kalau pemerintah buat utang negara, rakyat walaupun bertukar pemerintahan kena tanggung sekali. Jadi 1.5 trilion. Ni cerita lain lah ni. Nak kena stop lah ni. Nak cerita lain lah. Dia memang gitu. Memang kena tanggung. Makmum tu. Tapi sunat. Dia boleh keluar daripada Malaysia untuk pergi jadi warga negara lain. Ya. Apa dia? Tak ada. Betul. Ya, betul. Sebab kesalahan dia tu, kalau kata kesalahan, ditanggung oleh imam. Besarnya imam ni tanggung. Jadi lepas tu habis imam yang terlebih rakaat tadi kan, yang makmum kata terlebih rakaat, lepas tu turun semua, sedangkan imam dah betul dah. Masa salam, imam sujud sahwi, makmum tadi semua kena ikut sujud sahwi. Kemudian imam salam, makmum salam. Makmum yang tadi tu yang tunggu lama tu salam. Maka itulah kali terakhir dia dilihat menjadi imam bertugas di situ. Lepas tu tak ada lah. Memangnya masalah ini memang masalah. Tapi macam tu lah. Dia sama dengan lupa Fatihah. Lupa salah satu ayat daripada Fatihah yang berlaku kat puncak apa yang dekat Selangor tu. Tak biasa pergi tu. Yang berlaku dulu lah. Tak apa nama puncak apa benda tak. Alam bencana alam apa tak. Berlaku kat situ kan, dia kecoh sekejap kan. Kecoh masa waktu tu solat isyak. Jadi pakat-pakat tak tegur, teruskan lepas pada tu terus sembahyang tarawih. Syarat tarawih kena selepas sembahyang isyak. Jadi tarawih pun tak sah juga. Akhir sekali mufti pun masuk campur. Ada satu negeri apa tengok. Darul apa, tak biasa pergilah. Tak biasa. Tak tempat tak biasa pergi. Okey. Afdalnya apa? Afdalnya tunggu. Jangan bercerai. Afdal. Jangan cerai. Sikit-sikit cerai. Jangan. Afdal tunggu. Walau apa pun berlaku, kekalkan dengan pemerintahan itu. Nak masuk tu. Stop dulu. Bahaya. Panas ni. Dekat PRN dia panas sikit. Jadi kaedahnya macam itulah kaedahnya. Okey. Tunggu tu. Akhir tu kena sujud sahwi juga.
Yang tunggu yang mana? Yang mana satu? Yang mana satu? Yang imam buat silap tu. Itu tunggu kan. Tunggu imam, bukan imam buat silap. Imam yang pada sangkaan kita dia silap lah. Kan? Imam betul kan tadi cerita tadi imam betul. Dah dia lupa. Betul lah. Cuma kita sangka dia buat silap. Mana kita tahu dia lupa Fatihah, kan? Jadi lepas tu soalannya? Soalan tadi. Imam sujud sahwi je tu. Ha. Ya, dah sebut tadi. Makmum wajib sujud sahwi. Kalau kita tak buat. Kalau tak buat batal. Makmum batal kalau makmum tak buat. Sebab tu kata, walaupun makmum kata aku tak salah, aku siap tunggu dekat tahiyat. Aku tahu sesuatu, kesalahan imam semua aku tegur dengan subhanallah. Tapi tak mafarakah dah. Kemudian tiba-tiba imam sujud sahwi. Aku tak salah. Apa hal pula aku nak sujud sahwi? Aku tak lupa. Sujud sahwi juga. Kalau tak sujud sahwi, batal makmum. Malah, ulang balik cerita sama. Malah, walaupun dia masbuk sekalipun, masbuk, tahiyat akhir, terus tahiyat akhir, macam ulang cerita ni. Tahiyat akhir, lepas tu, tengok imam sujud sahwi. Wajib juga sujud sahwi. Yang ini langsung tak ada kena-mengena. Yang tadi ada juga kena-mengena. Tolong subhanallah lah, apalah. Tahu kes ni. Ini langsung tak tahu kes apa benda. Tiba-tiba datang menyesal aku datang banyak kat masjid ni. Terus tahiyat, baru baca 1-2 ayat tahiyat, imam sujud sahwi. Wajib ikut. Lepas ikut, tambah 4. Lepas tu sebelum dia salam, sunat sujud sahwi lagi sekali. 4 kali dia sujud sahwi. 4 kali ya. 4 kali sujud. Tapi yang kedua akhir tu sunat. Yang 2 awal tu wajib. Walaupun sujud sahwi tak 1 rakaat pun. 1 rakaat pun tidak. Kalau dia masbuk 1 2 3 rakaat pun sama juga. Sama. Jadi dia wajib ikut. Ingat, imam sujud sahwi, makmum tak payah fikir. Sujud. Empat perkara. Itu kata tadi kita sebut laju. Itu dah banyak kali dah sebut tu. Banyak kali bincang lah. Dalam kitab Musalli ada, kitab Idaman Penuntut ada. Dia dipanggil keji menyalahi istilahnya. Nampak keji, nampak atau macam kita idaman penuntut kita jahat. Jahat menyalahi. Kalau bersalah dengan imam, nampak jahat memang istilah jahat. Jahat tu bukan jahat ni. Maksudnya uduh rupa. Imam naik rakaat ketiga, tak tahiyat awal. Dia at-tahiyatul mubarak, tak uduh. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Tengok keadaan tu, jahat, keji, uduh. Tak ada adab. Apa lagi? Tu lah. Jadi, macam tu juga. Imam sujud sahwi. Dia duduk. Nampak uduh tak? Dari segi solat jemaah tu. Kalau kiri kanan, tiba seorang tu lari sikit, pumping 100 kali. Ini kau. Itu baru komander tu. Itu baru perbarisan. Orang letak gitulah dia pergi pusing. Pusing dia pun. Baru pusing. Loading 1 saat. Pun kena pumping 100 kali. Ini kan bulat solat jemaah. Menghadap Allah lebih-lebih lagi. Habis juga. Lega. Fasal baru. Pada menyatakan beberapa sunat sembahyang bulan 8? Bulan 9? Macam ni? Sambung? Bila? Bulan sambung ni bila? Bukan? Bukan kata lah. Tak ada? Minggu depan. Fasal fi sunanis salah. Sunat-sunat solat secara detail ada dalam kitab kita. Kita sedang tasbih kafarah dan suratan subhanakallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.